Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Harith bin Muhammad Rawadi. Ingin membentangkan kerja kursus saya yang bertajuk Solat Jumaat Wadah Kesatuan. Di bahasa, ia berasal daripada perkataan Al-Jumu'ah yang bermaksud perhimpunan segala kebaikan. Dari segi istilah pula, ia bermaksud solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat pada solat Zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Jadi, apakah pula hukum solat Jumaat? Solat Jumaat adalah fardu ain bagi setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Jadi, apa itu mukallaf? Mukallaf merupakan seseorang yang wajib melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim. Dan dia mestilah berakal, baligh dan telah sampai seruan Islam kepadanya. Dan juga info tambahan, di dalam enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat ke masjid 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah boleh disabitkan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan. Seterusnya, kita beralih pula kepada syarat wajib solat Jumaat. Terdapat 7 syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, dia adalah Islam dan bukanlah kafir. Yang kedua, dia telah baligh dan bukan lagi kanak-kanak. Yang ketiga, dia berakal dan tidak gila. Yang keempat, dia merdeka dan bukanlah hamba. Yang kelima, dia lelaki dan bukannya perempuan. Yang keenam, dia sihat. Dan yang terakhir, dia bermustautin dan tidak musafir. Jadi, apakah maksud mustautin? Mustautin ialah orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat dan dia wajib solat Jumaat. Musafir pula, orang yang sedang dalam perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah ataupun 81 km dan dia wajib solat jika dia memulakan perjalanannya selepas subuh. Dan terakhir, maksud mukim ialah orang yang menetap di suatu tempat tidak melebihi 3 hari, termasuk hari perjalanannya. Dan dia wajib solat jika dia mendengar azan. Okey, seterusnya syarat sah solat Jumaat. Jadi syarat sah solat Jumaat ni yang pertama, hanya satu solat Jumaat bagi satu tempat. Tak boleh banyak. Yang kedua, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang lah. Yang ketiga, ia mesti didirikan di masjid. Seterusnya, ia perlu dibuat pada waktu Zuhur dan perlu didirikan secara berjemaah. Yang terakhir, ia perlulah didahului dengan 2 khutbah. Okey, seterusnya, apakah hikmah yang kita dapat kalau kita solat Jumaat? Jadi yang pertama, dengan solat Jumaat ni kita telah laksanakan salah satu ajaran Islam. Yang kedua, kita telah menzahirkan ataupun mengimaratkan syiar Islam pada hari kebesarannya, iaitu hari Jumaat. Seterusnya, kita dapat saling berkenalan dan merapakan ukhuwah silaturahim antara umat Islam. Lagi satu juga, ia juga akan satukan pandangan orang Islam serta kaitkan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan negara melalui khutbah. Dan yang terakhir, solat Jumaat ni dia melatih umat Islam supaya bersatu. Seterusnya, kita beralih pula kepada khutbah Jumaat. Apakah maksud khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat bermaksud ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran. Hukum khutbah Jumaat ini adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Jadi, apakah syarat sah khutbah? Dari segi khatib perlulah berdiri jika mampu dan duduk di antara 2 khutbah. Khutbah juga perlu disampaikan sebelum solat Jumaat dan khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Seterusnya, khatib perlulah suci daripada hadas dan najis dan yang terakhir, khatib perlulah menutup aurat. Dari segi khutbah pula, khutbah mestilah mengikut turutan, iaitu khutbah pertama hingga khutbah kedua dan khutbah kedua ke solat Jumaat. Yang terakhir, khutbah wajib didengari oleh 40 jemaah yang bermustautin dan yang wajib solat Jumaat.
Jadi, apakah pula rukun khutbah Jumaat? Yang pertama, kita perlu memuji Allah sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Yang kedua, kita perlu berselawat ke atas Rasulullah SAW sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita perlu memberi nasihat supaya bertakwa. Yang keempat, kita membaca ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk umat Islam pada khutbah kedua. Sekurang-kurangnya, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Jadi, apakah pula sunat khutbah Jumaat? Dari segi khatib perlulah berkhutbah di atas mimbar dan memberi salam setelahnya atas mimbar. Seterusnya, khatib perlulah menguatkan suara agar khutbah didengari oleh 40 jemaah. Khatib juga perlu menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Seterusnya, khatib perlu duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah serta memendekkan kedua-dua khutbah. Yang terakhir, khatib perlu memegang tongkat dengan tangan kiri. Dari segi makmum pula, hanya terdapat dua. Yang pertama, makmum perlulah mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib, dan yang kedua, melaksanakan solat sunat secara ringkas jika sedang berkhutbah. Okey, apakah pula adab mendengar khutbah? Jadi, apabila kita mendengar khutbah, kita perlulah memberi fokus kepada isi kandungan khutbah serta diam dan tidak bercakap. Kerana jika kita bercakap semasa khutbah, hukumnya adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Semasa mendengar khutbah juga, kita tidak boleh tidur. Dan sekiranya kita mengantuk, kita perlulah pindah ke tempat lain sekiranya boleh. Dan yang terakhir, kita perlu tidak melakukan perbuatan yang sia-sia seperti bermain gadget, berlari dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih pula kepada amalan sunat hari Jumaat. Jadi, terdapat banyak amalan sunat pada hari Jumaat. Antaranya ialah memotong kuku dan misai, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu ari-ari, mandi sunat, memakai pakaian yang terbaik serta berwangi-wangian, segera ke masjid, menunaikan solat tahiyatul masjid, memperbanyakkan selawat dan membaca surah Al-Kahfi. Okey, di sini saya telah meletakkan contoh teks khutbah Jumaat sebagai khatib lah. Jadi kalian semua boleh cuba untuk membaca teks khutbah Jumaat yang disediakan ini. Ini daripada Majlis Agama Islam Selangor dan saya juga telah meletakkan link Google Drive. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.